السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Awladi, muka surat 2 baris 10 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Arsyad Al-Banjari, ataupun atas pandangan lain Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, Al-Qismul Awwalu fi Aqaidil Imani, iaitu satu fasal berkaitan dengan akidah. Kita akan masuk perbahasan sebelum daripada fiqh. Fiqh tu pada muka surat, lama lagi tu fiqh tu. Muka surat berapa? Muka surat 6 baru jumpa fiqh. Sebab apa dia bahas tauhid dulu? Kerana ni kitab ni merupakan kitab yang bahaskan berkaitan dengan fardu ain. Maka walaupun kitab itu, bukan kitab ini majoritinya perbahasannya fiqh, tetapi dia panggil tergantung ataupun tergantung sahnya ibadat itu ialah berdasarkan akidah yang sahih, akidah yang betul. Jadi tidak akan sah ibadat seseorang tanpa tanpa akidah yang betul. Itu disebut dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Al-Bidayatil Hidayah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab itu kitab-kitab kecil Jawi ni kebanyakannya dia mulakan dengan akidah. Seperti kitab Perukunan, kitab kita ni Bidayatul Mubtadi, kitab Hidayatus Sibyan, Wishahul Afrah. Itu semua kitab-kitab Jawi yang asalnya majoritinya fiqh, tapi dia bahas juga sikit berkaitan dengan akidah, kerana terhentinya berhajatnya sah amal itu dengan sah akidah. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Qismul Awwalu fi Aqaidil Imani, bermula bahagi yang pertama. Bahagi makna bahagian lah, bukan bahagi darab tu. Bahagi ni bahagian. Bermula bahagi yang pertama itu pada menyatakan aqaid al-imani. Dia tak terjemah aqaidil iman. Jadi apakah terjemahan aqaidil iman? Dia ada dua terjemahan kalau kitab Jawi kita ni. Pertamanya simpulan-simpulan iman. Yang keduanya tambatan-tambatan iman. Jadi kenapa diterjemah begitu? Okey. Aqaidil iman dalam kitab-kitab Jawi yang lain ada yang terjemah simpulan-simpulan iman, ada yang terjemah tambatan-tambatan iman. Okey, simpulan lah, fahamlah simpul tu. Simpul makna kejap, menunjukkan kekejapan sesuatu perkara sehingga disimpulkan. Itu kebanyakan majoriti ulama Melayu terjemah simpulan. Tetapi ada ulama Melayu yang lain yang menterjemahkan bukan dengan simpulan tapi tambatan, seperti Syekh Wan Ismail Al-Fatani, pengarang kitab Baquratul Amani.
Kenapa dia kata tambatan, dia tak kata simpulan? Kerana dia kata simpulan ni, simpul-simpul ni boleh hurai lagi. Kalau tambat ni lekat dah, tak boleh hurai. Tu. Jadi Syekh Wan Ismail ni, dia ni bukan sekadar alim dalam bab ilmu agama, dia ni jenis perhati juga bahasa Melayu. Dia berhalusi dalam bahasa Melayu sehingga terjemahan itu terjemahan yang tepat. Kalau dalam kitab Baquratul Amani, sehingga diriwayatkan daripada guru-guru bahawasanya Syekh Wan Ismail Al-Fatani kata, kalau orang yang belajar tanah Arab ni kebanyakannya nak tahu Arab, tapi sepatutnya seseorang yang belajar tanah Arab ni untuk tahu Melayu cakap apa. Melayu cakap apa? Kudrat contohnya, kudrat Melayu cakap apa? Apakah terjemahan yang tepat untuk secara istilah yang tepat dengan pemahaman yang sebenar? Apakah kudrat itu? Contoh kalau kita kata tutup aurat, dalam bahasa Arab satrul aurah, menutup aurat lah kalau kita terjemah. Tapi Syekh Wan Ismail Al-Fatani tak terjemah menutup aurat, dia terjemah litup aurat. Sebab apa? Sebab dia kata menutup tu perbuatan, menutup perbuatan. Jadi kalau kata syarat sah semayang itu menutup aurat, makna tengah semayang tu duduk sambil tutup aurat. Sebab perbuatan menutup tu. Jadi kita nak bukan perbuatan, kita nak sebelum semayang tu tutup habis dah. Tu dia panggil litup aurat. Jadi dia ni seorang ulama yang memperhalusi bahasa Melayu. Habis. Kemudian kata dia aqaidil imam, nak terjemah simpulan imam pun tak apa, tambatan imam pun tak apa. Asal fahamnya. Makna ni berkaitan dengan akidah yang menjadi simpulan dalam hati kita, kejak dalam hati kita terhadap ketuhanan. Ini 100%. Dia tak boleh dalam bab iman ni syak, zan dan waham, tak boleh. Mesti 100% yakin. Kalau ada sikit saja syak, sikit saja zan dan sebagainya, boleh hukumkan kafir. Sebab apa? Sebab tak sah iman melainkan 100% yakin. Kemudian kata musannif, syahdan adalah pertama yang diwajibkan oleh syarak atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap orang yang mukallaf itu ialah mengenal barang yang wajib bagi Allah. Adalah pertama yang diwajibkan oleh syarak. Jadi sebab apa dia kata diwajibkan oleh syarak? Kerana wajib ni ada dua ataupun ada tiga. Wajib pada syarak, wajib pada akal, wajib pada adat. Jadi di sini bukan wajib pada akal, bukan wajib pada adat, tapi wajib pada syarak. Makna syarak suruh dengan tuntutan yang wajib. Kalau tinggal hukum dia dosa. Syarak ni siapa dia? Syarak ni dia panggil syariah lah, pensyariat. Pensyariat ni dua, pertamanya hakiki, keduanya majazi. Hakiki iaitu Allah Ta'ala, itu syariat hakiki, pensyariat yang sebenarnya, yang betul-betul Allah Ta'ala. Rasul dia panggil pensyariat majazi, perantaraan antara Allah dengan umat. Wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf itu. Siapa mukallaf? 4. Pertamanya baligh. Bagi perempuan dan lelaki baligh. Nanti akan datanglah bab taharah, syarat-syarat baligh akan ada lah, kita terjemah situ. Kemudian berakal. Yang ketiga sempurna panca indera pendengaran dan penglihatan, ataupun salah satu daripada keduanya. Dan yang keempat ialah sampai Islam, syiar Islam pada dia. Itu mukallaf. Itu kita dah bahas dah minggu lepas. Mukallaf tu apa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf itu apa dia? Mengenal barang. Mengenal ni yakni tahu serta i'tiqad. Kenal ni maksud apa dia? Tahu serta yakin. Tahu dengan jalan belajar, bukan tahu ikut tunggu ilmu laduni, bukan. Duduk relax kat rumah, tunggu aku kenal Tuhan baru aku sembahyang. Jam itu. Dia kena tuntut ilmu, tahu dengan jalan belajar, ikhtiari, ataupun dia panggil ilmu kasbi, ilmu atas jalan usaha. Itu dia panggil orang yang apa tadi? Mengenal. Mengenal makna mengetahui serta i'tiqad. Mengenal apa dia? Iaitu mengetahui dan beriktikad akan barang yang wajib bagi Allah. Barang sini kena pada sifat. Dia terjemah kitab Jawi ni terjemah sebiji-sebiji daripada bahasa Arab. Jadi biasanya barang-barang ni terjemah daripada ma yajibu alaihi ta'ala. Apakah yang wajib atas Allah Ta'ala? Ini wajib pada akal. Ma lah terjemah. Jadi barang tu biasanya akan ada dia panggil sebagai apakah ma tu. Barang tu apa? Kita kena cari. Jadi barang sini mana sifat.
Barang yakni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib bagi. Kenapa tak kata wajib atas? Dia ada, dia punya rahsia dia. Dalam kitab Jawi kalau terjemah wajib bagi makna wajib pada akal. Kalau terjemah wajib atas itu wajib pada syarak. Tu cara terjemah dia. Jadi ulama Melayu kita ni dia bukan barang dia tu terjemah dah. Dia bukan suka hati aku rasa nak terjemah ni lah. Tak. Dia terjemah tu dia perhalusi satu. Dia bukan ikut C ikut D je. Tak. Dia terjemah tu dia terjemah cara yang betul, cara yang tepat. Jadi barang yakni sifat yang wajib bagi Allah, bukan wajib atas tapi wajib bagi. Kalau kata wajib atas maknanya wajib pada syarak Allah Ta'ala bersifat wujud contohnya. Makna kalau Allah Ta'ala bersifat wujud itu wajib pada syarak, seolah-olah selagi mana Allah Ta'ala bersifat dengan wujud Allah dapat pahala. Jam ke tu? Bukan gitu maksud dia. Wajib dengan makna kita mesti terima kata Allah sekian. Tu maksud wajib bagi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang yang mustahil atas Allah. Barang ni kena bersifat juga. Wajib pertama, wajib tahu benda yang wajib pada Allah Ta'ala. Ini sifat-sifat yang mesti ada ataupun sungguh di Tuhan. Yang kedua, mesti kita kena tahu sifat-sifat yang mustahil, makna tak ada dan tidak pada Tuhan. Sifat-sifat yang tiada dan tidak pada Tuhan. Kenapa kita kena tahu sifat mustahil? Kerana ada orang persendok. Kita mengaji sifat 20 ni, dia kata Allah ada tak ada, Allah qidam tak baharu, Allah baqa tak fana. Apa mengaji tu dia kata. Itu kita senyum je. Sebab apa? Sebab ulama dah jawab. Sebab apa kita belajar hak mustahil? Sedangkan hak wajib kalau kita dah belajar, fahamlah hak mustahil tu. Contoh kita kata Allah Ta'ala bersifat wujud, fahamlah kata ternafinya tiada di Tuhan. Kalau kita belajar sifat sedia, qidam, makna ternafi baharu di Tuhan. Faham dah? Tapi kenapa kita belajar mustahil? Kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Hasyiah Asy-Syarqawi ala Syarhil Hudhudi, dia kata kerana al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azim. Jahil dalam bab ilmu akidah ni ialah khatarun 'azim, salah besar, bahaya yang cukup besar. Jadi bahaya yang cukup besar. Bila bahaya yang cukup besar tidak memadai, faham hak lazim tak memadai. Kena sarihkan, kena jelaskan apa hak mustahil. Macam contoh kita kata saya lelaki. Adakah mesti kalau kata saya lelaki itu mesti terima saya bukan perempuan? Belum tentu. Boleh jadi saya bukan unsa juga. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada, dah kalau kata Allah Ta'ala ada, mesti tak lazim tak dia tu nafi Allah Ta'ala tu tidak bersifat tiada. Tak. Boleh jadi dia kata Allah Ta'ala bersifat wujud, dan boleh je Allah tiada. Tengok. Dia tak gagah di situ. Yang akidah ni dia kena gagah. Jadi tak cukup kita tahu sifat hak wajib saja, melainkan tahu juga sifat hak mustahil untuk gagahkan hak wajib tadi. Allah itu bersifat dengan sifat kudrat, tidak bersifat dengan lemah. Dia kena gagah itu. Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala tu tempat segala benda dihajati, tempat segala benda bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Jadi kalau tidak beranak, tidak diberanakkan tu, kalau ikutkan faham dah qul huwallahu ahad. Bila kata Allah Ta'ala esa, makna Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada siapa pun yang serupa dengan Tuhan. Itu semua bab nafi berlaku. Allahu hayyun la yamut, Allah Ta'ala itu hidup tidak mati. Kenapa kata tak mati? Hidup tu faham lah tak mati. Sebab ni berkaitan dengan akidah. Jadi sebab itu kita belajar bab mustahil. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, mustahil atas Allah. Habis. Dan barang yakni sifat yang jaiz padanya pada Allah. Jaiz ni bahasa Arab, terjemah kitanya haruslah. Sifat yang harus bagi Allah. Bukan sini faham oleh makna harus di sini bukan makna gini. Allah boleh bersifat, Allah boleh bersifat dan Allah boleh tak bersifat. Bukan itu.
Harus ni ialah salah satu benda yang kita wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad kata harus Allah buat alam, harus Allah tak buat alam. Bukan kata sifat itu harus bagi Tuhan, sifat tu tak harus bagi Tuhan pun boleh. Sifat tu ada di Tuhan, tak ada di Tuhan pun boleh. Bukan macam tu. Itu dah disebutkan dan dicantas pemahaman yang salah itu oleh Syekh Suhaimi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Hasyiah Suhaimi ala Syarhil Hudhudi. Dia kata bukan faham kata harus pada akal ni makna Allah boleh bersifat, Allah tak boleh bersifat. Bukan. Harus pada sifat yang harus bagi Allah ni kita wajib i'tiqad kata Allah boleh buat, Allah nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Boleh buat, boleh tak buat. Tu maksud dia. Bukan kata Allah bersifat hak ni harus dan boleh juga tak bersifat dengan dia. Bukan. Silap situ yang betulnya kita wajib i'tiqad Allah Taala boleh buat alam, boleh tak buat alam. Nokta. Kemudian itu wajib berlaku. Hak tu yang awal-awal pertama. Kata ulama tu lah. Kata dia. Awal-awal pertama ini wajib ke atas syarak, ke atas mukallaf ialah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat tadi dia sebut. Kemudian dia kata demikian lagi. Demikian lagi tu dia hijau. Tak kena sangat tu. Dia punya tulisan tu tak nampak. Demikian lagi wajib pula atas mereka itu mukallaf mengetahui makna mengenal serta i'tiqad. Seperti yang demikian, yakni yang demikian mana? Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, pada hak segala nabi yang mursal. Mursal ni yang diutuskan. Ni bahasa Arab. Mursal ni bahasa Arab lah. Arsala yursilu irsalan wa huwa mursilun wa dhaka mursalun. Mursalun yang diutuskan, iaitu Rasul. Mursilun Allah Ta'ala, Allah yang mengutuskan. Jadi kita akan belajar juga selepas ilahiyat bab nubuat. Ulama letak sifat ulama bahas ilahiyat dulu, kemudian lepas tu baru nubuat, lepas tu baru sam'iyat. Itu tertib dia. Dia tak bahas sam'iyat dulu, dia tak bahas nubuat dulu, dia bahas ilahiyat dulu, kerana Allah tu yang utama. Dan kalau Allah Ta'ala yang kita tak nampak sekarang ni, dengan sebab kita belajar akidah, kita beriman, insya-Allah Nabi mudah ya. Bila Nabi kita terima, insya-Allah apa yang dikhabarkan Nabi pun kita terima, iaitu ghaibiyat, sam'iyat, akhirat, sirat, hisab. Tu lagi terima lah, walaupun kita tak jumpa lagi. Jadi lepas pada tu dia bahas bab kenabian. Nabi yang mursal, Nabi yang diutuskan. Sebab apa dia kata Nabi yang diutuskan? Sebab ini nak merujuk kepada Rasul secara khusus. Sebab ada beza Rasul dengan Nabi. Nabi ni ialah orang yang diberikan kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu, tapi untuk diri dia saja, tak diberikan dan tak disampaikan pada orang lain. Adapun Rasul disuruhkan menyampaikan kepada orang lain. Nanti akan datanglah detail bab tabligh. Dia ada benda yang Rasul boleh sampai, ada benda yang Rasul haram sampai, ada benda yang Rasul boleh sampai, boleh tak sampai. Dia ada tiga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka setengah daripada nak bahaslah sifat Tuhan. Ringkas sangat kitab kita ni. Maka setengah daripada, setengah makna sebahagian. Ni pun guru kita amat menitik beratkan bahasa. Setengah makna sebahagian. Sebab apa? Sebab kalau kita kata setengah, makna 1/2. Kita mengaji sifat 20. Maka dia kata setengah daripada sifat-sifat Tuhan. Setengah ni dia akan sebut 20. Makna 40 ke sifat Tuhan? Bukan. Setengah tu bukan makna 1/2 dak. Setengah makna sebahagian. Di setengah tu kalau kita kata setengah 20 jadi 40 sifat Tuhan. Dak, sifat Tuhan ni tak ada had. Sifat Tuhan ni tidak ada batasan. Yang tak ada batasan tu Allah je tahu. Kita hak wajib belajar 20 ni. Tu pun ada khilaf lah. Ada 20, ada 13 nanti akan datang. Jadi setengah ni makna sebahagian. Wa mimma yajibu wa mimma. Ni pun satu ni. Sebahagian ni kita faham kata bukan Allah Ta'ala ni sifat dia 20 je, bukan. Hak ni yang ummahatus sifat, kata Syekh Nawawi Bantani dalam Tijanud Darari, syarah risalah At-Tauhid Imam Bajuri. Sifat 20 ni ummahatus sifat, dia itu ialah tunjang sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat Allah banyak, tapi hak ni yang utama, yang akar dia. Masuklah sifat-sifat yang lain, asma'ullah al-husna yang lain, masuk belakang dalam sifat wujud, sifat qidam sampai habis.
Cuma kita tak tahulah hakikat sifat Tuhan tu apa lagi. Yang tahunya 20 ni atau 13 ataupun 24, khilaf ulama. Tu. Okey, habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, setengah yakni sebahagian daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu. Yang wajib ni wajib pada akal, bagi hak Allah Ta'ala itu, bagi hak ni zat. Hakun ni syarah Hudi kata zat, bukan hak tu tanggungjawab, bukan. Kali percaya ni hak ada tanggungjawab ke Tuhan, bukan. Hak tu makna zat. Pada zat Allah Ta'ala tu wajib dia apa dia? Iaitu sifat hak wajib tu 20 sifat. Noktah. Bila kata 20 sifat, makna musannif kita ni, pengarang kitab kita ni berpandangan dengan pandangan yang marjuh, pandangan yang masyhur dan marjuh, bukan pandangan yang mu'tamad tapi tak masyhur. Pandangan yang mu'tamad 13, tapi tak masyhur dengan sifat 13. Masyhurnya ngaji sifat apa? Sifat 20. Itu yang masyhur. Yang masyhur tak mestinya mu'tamad. Kebanyakan benda masyhur tapi tak mu'tamad. Antaranya ni lah. Sifat 20. Mu'tamad 20 kau? Tidak. Yang mu'tamad 13. 20 ni masyhur. Dia panggil pandangan yang marjuh, pandangan yang lemah, lagi pula masyhur. Guna hak ni tak apa dah. Ataupun nak guna 13 pun tak apa. Ataupun ada pandangan Maturidiyah 24 sifat pun tak apa. Kita ni Asy'ariyah lah biasanya. Kita akidah kita ni kebanyakannya huraiannya Asy'ariyah. Sikit sekali yang menggunakan mazhab apa nama? Allahumma shalli ala Muhammad, mazhab Maturidiyah, sikit sangat. Walaupun ada lah. Majoritinya kita jawab kita ialah bertunjangkan dengan akidah Asy'ariyah. Tu yang bahas sifat 20 tu ataupun sifat 13. Kita jawab kita ni ada yang bahas secara sifat 13, ada yang bahas secara sifat 20. Antara yang bahas sifat 13, contohnya nama kitab dia inilah kitab Usuluddin. Tu nama kitab dia. Itu Syekh Utariq Bogor rahimahullahu taala. Tu sifat 13. Jadi kalau orang yang tak gerti, dia tak faham apa punca 20-13 ni, dia tak berani baca kitab sifat 13 tu. Dia tak berani. Ada sebab dia. Dan orang yang kalau belajar sifat 13, tiba-tiba nak mengajar sifat 20, sakit kau tu. Bolehlah nak kelentong orang-orang, bolehlah. Tapi kalau orang yang reti duduk depan ni dengar, pelik ni. Tu. Apakah ia? Akan datang. Okey, 20 sifat. Yang pertama-tama daripada 20, wujud. Artinya, arti wujud ialah ada. Itu arti. Arti ni terjemahan. Dia dalam bahasa Melayu ada arti, ada makna. Arti makna intiqalul lughati ila lughatil akhar, pindah bahasa ke bahasa lain. Tu panggil terjemah. Kalau makna ataupun maksud, ma yuqsadu bihi, apa yang kita nak di sebalik perkataan tu. Contoh kita kata la ilaha illallah. Terjemah dia tiada Tuhan selain Allah. Makna dia Allah sahaja Tuhan. Tu contoh dia. Tu contohlah tu. Jadi arti makna terjemah, apa maksud dia? Sekian. Sebab tu ada tafsir Quran. Jadi kalau kita beli kat kedai tu terjemahan Quran, tu terjemah. Tafsir belum tentu itu makna dia. Boleh jadi makna dia sebalik, ada yang lain. Tu kena pergi kepada kitab tafsir. Tu yang tafsir tebal-tebal 12 jilid, 10 jilid. Sebab apa? Dia menghuraikan, bukan terjemah, dia menghuraikan maksud Quran. Apa yang nak dikatakan dan nak dimaksudkan Quran tu. Kemudian kata dia wujud artinya ada, yakni wajib kita i'tiqadkan, wajib kita pegang dengan hati. Jadi bab i'tiqad ni paling mudah untuk kita amal. Dia tiga teras utama ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu akidah payah dia sebab nak guna akal. Biasanya akan guna akal, kena mikir sikit. Senangnya ialah dia ni i'tiqad ya. Amal dia senang ya, i'tiqad ya. Nampak mudah ya i'tiqad, tapi kalau silap siap tu ya. Kalau fiqh payah dia sebab masalah banyak. Payah dia tu sebab masalah banyak. Batu kitab fiqh tebal-tebal 10 jilid, 20 jilid, 40 jilid pun ada. Tu kitab tebal. Masalah rumit. Kitab yang tasawuf pula mudah nak belajar, tapi nak amal payah.
Kalau kita akidah ni payah sikit nak mengaji, tapi nak beramal mudah. Tapi kalau tasawuf mudah nak mengaji, tapi beramal payah. Sebab nak jaga daripada anggota zahir pada dosa, nak jaga anggota hati batin kita daripada dosa, payah tu. Sebut je, jangan mengumpat. Senang sebut. Cuba tak, jangan mengumpat. Boleh je. Payah. Nak boleh payah, nak boleh tak mengumpat tu payah. Kalau boleh buat tu syabaslah. Tu. Kemudian wujud habis itu. Wajib kita i'tiqadkan dengan hati bahawasanya Allah Taala itu bersifat ada ya Allah. Yakni bersifat Allah dengan sifat ada. Bersifat Allah dengan sifat ada. Jadi wajib kita i'tiqad Allah ada. Ini dia panggil ijma'u ahli millah. Ijma' semua agama dia panggil. Dalam kitab Hasyiah Syarqawi Al-Hudhudi, dia kata sifat wujud Tuhan ni dia panggil ijma'u ahli millah. Ijma' seluruh agama mesti kata Tuhan tu ada. Walaupun dia tak mengaku Allah tu Tuhan. Walaupun dia kata pokok ke Tuhan, matahari ke Tuhan, entak dia lah tu silap. Mesti dia akan mengakui ada suatu kuasa besar yang sedang kontrol alam ni. Tu dia panggil ijma'u ahli millah. Ijma' seluruh agama. Siapa ingkar Allah Ta'ala wujud dengan makna Allah Ta'ala tak wujud, tak ada, hukum dia kafir. Kafir ijma' ulama' juga. Tak ada khilaf. Tak ada kata khilaf ulama' siapa yang meragui kewujudan Tuhan. Tak ada. Semuanya kata kafir. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tanda ni alamat. Tanda alamat ni dalil. Dalam akidah kita ni dia wajib tahu sifat Tuhan. Satu. Kemudian mesti tahu dalil. Sebab apa? Sebab kita mesti keluar daripada golongan taklid, golongan orang yang mentaklidkan perkataan orang lain. Dalam bab akidah kita tak boleh taklid. Dalam bab fiqh boleh taklid. Tu kita ada mazhab Syafi'i, kita taklid kata Syekh Ibn Hajar kata sekian-sekian, Syekh Romli kata sekian-sekian. Hukum dia haram sebab Syekh ni kata. Itu taklid dalam bab fiqh sebab kita tak boleh nak faham dalil, tak boleh nak istinbat dalil, tak boleh nak ambil hukum daripada dalil Quran dan sunnah secara direct, tak boleh. Sebab kita bukan mujtahid mutlak, tapi kita orang awam. Tapi beza dalam akidah mesti tahu dalil. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sebut dalam kitab Tijanud Darari sama ada dalil itu naqli atau aqli, dalil Al-Quran ataupun sunnah ataupun dalil akal. Dan kebiasaan kita Jawi kita ni dalam sifat-sifat Tuhan dia utama dalil akal. Dia guna dalil akal dengan makna memadadah dengan dalil akal ni untuk lepas kewajipan fardu ain kita. Senang ya dalil akal, mudah ya. Alam ini laku. Alam ini laku. Alam apa bukti kewujudan Allah? Alam ni. Apa bukti Allah Taala itu bersifat kidam? Alam ni. Tu jelah. Habis yang ini. Jadi tanda yang ni alamat ada itu, yang ni ada Allah Taala itu ialah baharu sekalian alam ini. Baharu. Ni dia panggil perbahasan dalil lah. Dia ada dari sudut baharu, dari sudut mungkin. Ni dia pilih dari sudut baharu. Baharu ni dia ada dua. Dia panggil baharu hakiki, iaitu mawjud ba'dal adam. Iaitu ada selepas tiada. Macam kita tiada, lepas tu ada. Dia panggil baharu. Baharu hakiki, baharu sungguh. Dia ada baharu dari sudut berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Contohnya muda ke tua, tu pun baharu juga. Laju ke perlahan, perlahan ke laju, tu pun baharu juga. Dia panggil baharu majazi. Sebab perlahan, laju, muda, tua, dia bukan ada, dia sungguh. Dia bukan ada boleh tunjuk. Tunjuk laju tak boleh tunjuk laju. Tunjuk orang yang laju boleh lah. Laju tu sendiri tak boleh tunjuk, tak boleh tengok pun. Muda ke tua, orang yang muda bolehlah kita tengok, bolehlah kita tunjuk. Muda tu sendiri tak tahu, kita tak boleh tunjuk. Muda tu kat mana? Tak boleh tunjuk. Kita faham je. Oh, macam ni muda gini. Dia faham. Dia tengok muka ni, oh muda lagi. Muda tu ada kat muka ke? Tunjuk kat muka, bukan kena kat muda, kena kat muka. Muda tu macam mana? Dia faham. Jadi muda tua ni dia bukan ada, dia faham. Dia sungguh. Tu. Kita faham dia akal. Nak panggil benda tu ada ialah mesti cerak salah satu panca indera yang 5, baru kita panggil ada. Contoh kita kata merah. Merah ada sebab kita boleh tengok. Masam ada sebab kita boleh rasa. Hangat sejuk ada sebab dia boleh rasa dengan kulit.
Jadi benda yang ada tu ialah benda yang boleh dicerak oleh salah satu panca indera yang ada, yang lima, dia panggil ada. Kalau tak boleh lima-lima dicerak, dia panggil faham saja di akal, tu dia panggil sungguh, dia tak panggil ada. Tu contoh kita kata, contoh kita kata apa? Contoh kita kata bulat lah, bulat. Bulat tu kalau nak kata ada, kita tunjuk kat bulat, tak kena pada bulat, kena pada bola. Bola tu ada lah, tapi bulat tu sungguh dia bukan ada. Yang kita katakan ada tu, kalau kita nampak benda tu, kita boleh tunjuk bulat tu kat mana, boleh tunjuk. Kalau kita tunjuk kat bulat, kat bola tu, itu tak kena pada bulat, kena pada bola. Tu. Jadi bola tu bola yang ada, bulat tu tiada. Bulat tu sungguh kita faham bentuk gini bulat. Kalau bola yang sama kita try bentuk empat segi ni, kita tak panggil bulat dah, kita panggil empat segi. Macam kita ambil tisu lah, tisu empat segi. Tisu tu ada sebab boleh sentuh, boleh tengok. Empat segi dia tu sungguh ya. Sebab kalau kita tunjuk pada empat segi, dia tak kena pada empat segi, dia kena pada tisu. Kalau kita lipat dua empat segi tu, lipat tisu empat segi tu, lipat dua, jadi tiga segi. Dia tak ada dah empat segi. Kita faham cara dia tu, dia panggil tiga segi, dia tak panggil empat segi dah. Kita renyuk-renyuk pula, jadi bulat, dia tak panggil dah tiga segi, dia tak panggil dah empat segi, dia panggil bulat. Tisu yang sama, bentuk lain-lain, sebab kita faham, tengok cara tu, lain, ni panggil bulat, ni panggil empat segi, ni panggil tiga segi. Tu habis. Jadi baharu ni ada dua macam tadi. Ni apa bukti Allah ada? Baharu alam ni. Noktah. Dan mustahil ia Allah tiada. Noktah. Jadi lawannya tiada. Mustahil ada, mustahil ada. Ada tu mesti di Tuhan. Mana tak mesti dan ternafi di Tuhan ialah tiada. Mana Allah tidak boleh bersifat dengan sifat tiada. Ternafi di Tuhan, bersifat dengan sifat tiada. Habis noktah situ. Dengan makna kita mesti i'tiqad Allah ada, tak ada. Allah ada, tak ada. Dengan makna Allah itu bersifat dengan sifat wujud, bukan bersifat dengan sifat tiada. Noktah. Allah apa tadi? Tiada. Sebab apa? Kerana jikalau tiada Allah Ta'ala, niscaya tiada wujud alam ini. Ni dia panggil, kalau ikutkan, ni dalil mantik lah. Ni dalil mantik ni. Cuma kita tak hurai lah mantiknya tu. Tak penting pun. Cuma tahulah. Dalil gini ni nampak mantik. Dia kias dia panggil. Kalau Allah Ta'ala tak ada, niscaya tak wujud alam ni. Sebab siapa yang nak wujudkan lagi? Tu. Ada. Mana kita sudah iktiraf ada Tuhan lain selain Allah. Bahaya. Tu. Itu ya. Jadi kita belajar akidah ni dua. Pertama, kita nak faham akidah ni. Sebab apa kita mengaji akidah? Sebab kita nak kata Allah itu Tuhan. Dan kita tak mau kata, kita mengaji akidah ni untuk tahu Allah itu Tuhan, bukan makhluk. Dan kita ni bukan Tuhan tapi makhluk. Tu mengaji akidah. Jadi kalau kita mengaji akidah masih lagi Tuhan tu nampak makhluk, tak ada apa, balik rumah. Dia panggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nukil dalam kitab Al-Mukhtasarul Mufid Syarah Jawharatut Tauhid, nukil daripada kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dia kata al-ajzu an darkil idraki idrakun, lemah daripada kenal Tuhan itulah kenal. Jadi kita mengaji akidah ni untuk tak kenal Tuhan. Kita mengaji akidah untuk tak kenal Tuhan. Kalau masih kenal lagi gini-gini, tak kenal tu. Tu. Kalau kita masih nampak Tuhan gini, tak kenal tu. Tu. Jadi ngaji akidah ni untuk tidak kenal Tuhan. Kalau kenal habis, kita kata Allah tu macam makhluk macam kita. Lepas tu kita tak boleh kenal. Tak boleh kenal. Kenal dia ialah tak kenal Tuhan. Tu. Kenal Allah Ta'ala ialah tidak kenal Tuhan. Kenal Allah Ta'ala dengan cara tak kenal Tuhan. Macam mana tak kenal Tuhan tu? Dengan belajar Allah Ta'ala bukan jisim, bukan duduk di kanan arah, bukan di atas arah, bukan itu, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu, bukan ini. Dah tu macam mana? Wallahu a'lam. Selesai. Bagi nampak gitu. Itu baru pengajian akidah dia tercapai. Kalau tidak tak tercapai. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan qidam, ni sifat kedua. Artinya erti qidam, sedia. Bukan get ready ni, bukan, ni terjemah je. Lepas tu dia kata erti, lepas tu yakni. Yakni tu maksud.
Bukan get ready, sedia. Oi, Tuhan pun get ready bukan. Oh, ni bukan percaya kita terjemah gini-gini. Oh, sedia. Allah Taala sedia. Macam mana? Bukan, ni sedia ni terjemah. Apa maksud dia? Yakni wajib kita, yakni mukallaf, i'tiqadkan, yakinkan bahawasanya Allah Taala itu telah sedia ada telah sedia adanya Allah sebelum adalah sesuatu. Noktah. Itu maksud dia. Yakni Allah Taala sudah ada sejak azali. Kidam tu. Sifat kidam tu Allah Taala sudah ada sejak azali. Maka bila kata Allah Taala ada sejak azali, Allah Taala bersifat kidam. Tu kita bersifat kidam, kita bukan bersifat kidam, kita sifatnya baharu. Kidam lawannya baharu, sedia lawannya baharu. Sedia lawannya baharu. Jadi kita ni baharu, dia bukan kidam. Allah Taala kidam, bukan baharu. Adanya Allah Taala itu sebelum adanya sesuatu. Bila tu? Iaitu waktu azali. Waktu azali hanya ada zat Tuhan dan sifat Tuhan sahaja, tak ada makhluk lain. Lepas tu Allah Ta'ala cipta masa, barulah ada makhluk sekian. Masa azali habis, tak akan kembali dah. Masa azali sudah selesai, tak akan kembali dah sampai kiamat, tak ada. Yang adanya masa ma la yazal, dia panggil istilah dia. Masa ma la yazal ni masa yang senantiasa ni. Masa ni berterusan, tak akan habis dah masa ni. Masa azali sudah habis, masa-masa ni akan berlalu sampai bila-bila. Sebab itu ada tempoh. Contohnya kiamat nak pergi kepada mahsyar, nak tiup sangkakala kedua 40 tahun. 40 tahun lagu mana tu? Lain cerita lah tu. Asalkan 40 tahun tu masa. Tu. Lepas tu nak berdiri pula mauqif di mahsyar tu berapa ratus tahun pula. Nak boleh soal jawab pula. Tu kira tahun tu sebab apa? Sebab masih ada masa. Masa azali sudah habis. Sepatutnya kalau kita ikutkan, tak boleh kata masa azali, kita kena kata azali je lah. Tapi disebabkan kita ni nak bagi faham je, kita kata masa azali. Sebab azali tu tak ada masa. Azali tu waktu yang tidak bermasa, tidak bertempat. Hanya Allah dan sifat-sifat sahaja. Cuma kita kata masa sebab nak bagi beza antara masa azali dengan masa sekarang. Maka kita pun kata masa azali. Bukan bermaksud azali tu ada masa, bukan. Lagu mana Allah Ta'ala hidup tanpa masa, tanpa tempat? Wallahu a'lam. Hakikat dia serah ke Tuhan. Yang penting Allah Ta'ala, kewujudan dia tidak berkait dengan masa, kewujudan tak berkait dengan tempat. Saya akan datang. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana ia Allah awal maksud dia yang tiada permulaan. Tak ada permulaan bagi wujud Tuhan. Tak ada siapa yang cipta Tuhan. Dia pun tak menciptakan diri sendiri. Lepas tu ada macam mana? Wallahu a'lam. Itu ya. Sebab tiga, kita boleh, sebab apa kita kata gini sifat kidam? Kerana kita bila kata ada, kita boleh gambarkan dalam kepala ada ni orang lain cipta, ataupun ada ni dia cipta diri sendiri kot. Boleh ada kedua kebarangkalian. Dua-dua ni tak sabit di Tuhan. Allah Ta'ala ada bukan dengan sebab orang lain ciptakan dia. Allah Ta'ala ada bukan sebab dia menciptakan diri sendiri, bukan. Bahkan dia ada tu namanya zati. Hakikat lagu mana Allah Ta'ala ada tanpa pencipta, tanpa ada yang menciptakan dia? Wallahu a'lam. Dia tak boleh mikir dah, luar batasan akal. Jadi benda yang dikait dengan Tuhan ni, benda yang batasan akal saja kita perlu mikir. Benda yang luar batasan, wallahu a'lam. Ini dalam bab akidah. Dalam bab fiqh pun sama juga. Ada dia panggil amrun ta'aquli, ada dia panggil amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi ni benda yang kita serah ke Tuhan. Sebab apa suruh wajib buat itu? Contohnya sembahyang maghrib, sebab apa 3 rakaat? Tak tahu, tak boleh mikir. Berapa tak buat 20 rakaat? Kan dapat pahala banyak sikit. Sembahyang isyak kenapa tak buat 100 rakaat? Kan panjang masa tu. Wallahu a'lam, tak boleh tahu. Tapi ada benda yang hukum fiqh, amrun ta'aquli, benda yang kita boleh mikir sebab dia. Benda yang kita boleh mikir sebab dia. Sebab apa wajib sebab apa haram? Contoh, tu dia boleh mikir sebab. Sama juga dalam akidah, ada benda yang kita boleh mikir. Bila boleh mikir, wajiblah tahu dalil dan sebagainya. Tapi hakikat Allah, hakikat sifat Tuhan tak boleh mikir. Tu tak wajib dah, luar batasan akal. Kalau kita mikir juga, gila. Tu boleh gila kita ni. Habis.
Kemudian kata musannif rahimahullah, dan mustahil ia Allah baharu. Bila kata Allah bersifat qidam, mustahil baharu. Seperti wujud alam ini dahulunya tiada, kemudian baharulah ada ia alam. Noktah. Dia tak serupa macam alam. Alam ni dulu tiada, kemudian ada. Tiada tu bila waktu azali. Waktu azali alam ni tak ada lagi, makhluk tak ada lagi. Bila waktu selepas daripada azali, barulah alam ni ada. Adanya manusia, adanya jin, adanya nabi, rasul dan sebagainya. Tu. Jadi Allah Ta'ala tak serupa makhluk dari sudut kewujudan Allah. Kewujudan alam dengan kewujudan makhluk tak sama dah. Saya dari sudut kewujudan dia sendiri pun tak sama, dari sudut qidam baharu pun tak sama dah. Allah Ta'ala wujud dia wujud yang hakiki, wujud yang tanpa pencipta. Kita ni wujud yang wujud aradi, yang mesti Allah Ta'ala cipta, Tuhan cipta. Bukan dengan sebab kita ni ada macam Tuhan ada. Tapi ada kita ni disebabkan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asalnya rasul-rasul ni bawa rasul-rasul ni asal dalil ni, dalil-dalil kita sebut ni ialah menunjukkan Tuhan ada. Dia tak menunjukkan Allah lagi. Contoh kita kata apakah dalil kata apakah dalil kata ada Tuhan. Contoh kita pun kata ada alam ini. Ada alam ini ialah dalil kepada wujud Tuhan, belum lagi wujud Allah. Tapi kenapa kita kata wujud Allah? Kerana Rasul membawa risalah, memberikan penerangan kepada umat dia bahawa Allah, Tuhan itu ialah Allah. Tuhan itu ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik ila akhirih, sampai habis. Maka sebab itu kita kata dalil wujud Allah. Kita tak kata dalil wujud Tuhan secara umum dah. Kita kata dalil wujud Allah sekian-sekian. Asalnya dalil itu untuk menunjukkan adanya sabitnya Tuhan. Tapi kita kata Tuhan tu maklum dah Allah, sebab Rasul sampaikan Tuhan itu namanya Allah. Kita direct pada Tuhan, Allah selalu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan baqa arti baqa kekal. Kekal tu terjemuh kekal. Apa kekal? Yakni wajib kita i'tiqadkan, yakni i'tiqad, pegang dalam hati, bahwasanya Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya. Kekal ni makna tak binasa. Selama-lamanya tu la nihayata, tak ada sudah, tak ada su. Kewujudan Allah tidak diselangi oleh tiada. Tu baqa, kekal tu. Jadi kita, kewujudan kita didahului oleh tiada, kewujudan kita disudahi oleh tiada juga. Kita ni adamun lahiq wa adamun sabiq. Tiada dulu, tiada kemudian. Tengah-tengah tu ada. Allah Ta'ala kini, dulu, selamanya ada belaka. Tak diselitkan oleh tiada, sama ada di awal ataupun di belakang, tak ada. Kita selit di awal tiada, selit di akhir tiada, tengah-tengah tu ada. Sebab apa? Sebab ada yang mengadakan kita, ada yang menciptakan kita. Siapa? Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kewujudan dia tidak diselangi oleh tiada. Maka Allah Ta'ala kekal dengan makna tidak binasa. Tu. Jadi kita bahas tauhid cara beginilah. Kalau kitab tauhid yang kita, kalau baca kitab tauhid kitab tauhid sungguh, hurai cara lain pula. Dia ada benda ni. Banyak benda kita tak cerita ni. Sebab dia apa? Sebab dia kata gini, kita hurai cara dia lah. Kalau mengaji kitab tauhid sungguh, Faridah Faraid ke apa ke, tu khusus akidah dah. Kita mungkin bahas detail sikit lah. Ni koda-koda ni. Kemudian yakni jikalau sudah jikalau sudah fana tu binasa, dan binasa tu dia panggil muradif, sama maksud. Binasa dengan fana tu samalah. Jikalau sudah fana dan binasa segala makhluk ini sekalipun, tu royah dia, bukan dalil lagi, dia panggil penyudah, royah dia panggil. Walaupun makhluk ini habis musnah, tapi Allah tetap ada. Bila musnah binasa makhluk ni? Kiamat contohnya. Bila kiamat berlaku, Allah ada, Allah tetap ada. Allah tetap ada ketika azali, ketika adanya alam, ketika musnahnya alam, ketika adanya alam semula, Allah tetap ada. Tak ada yang diselangi oleh tiada, tak ada. Mustahil. Tu. Walaupun makhluk itu fana sekalipun, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan fana. Kemudian kata musannif rahimahullah, kerana akhir ia Allah. Akhir ia Allah tiada berkesudahan, yakni tiada penghujung. Tiada berkesudahan. Ni pun satu ejaan Jawi, ada rahsia dia.
Kalau kitab Baquratul Amani, kalau hak barulah syarikat sekarang ni hak Jawi dia contoh ijaz tambatan. Dia ijaz tambatan tu contoh lagi kita kata ta mim ba ta nun. Lepas tu dua. Kita akan baca macam mana? Tambatan. Sebenarnya Syekh Wan Ismail Fatani tak tulis itu. Dia tulis macam mana? Tal mim ba ta dua baru nun. Dia akan baca macam mana? Tambatan iman. Sebab apa? Sebab yang banyaknya tambat bukan an tu. Dia kira sampai tahap tu. Dia kira sampai tahap tu. Kalau kita tambatan tak apalah imbuhan tu. Tak, dia kata tambat tu yang banyak, an tu imbuhan itu bukan banyak tu tambahannya. An tu dia panggil imbuhannya. Bukan yang nak banyak tu an tu dak, nak banyaknya tambat itu yang nak banyak. Tambatan hak tu imbuhannya. Buat apa nak kita banyak ke imbuhan tu? Benda imbuhan tu tak ada apa pun. Berhak tu. Sebab tu hijau gini ni berkesudahan. Ni antara dia. Yang ni tidak ada hujung. Kewujudan Allah tidak ada hujung. Dan mustahil ya Allah fasad. Fasad tu bukan fa. Pa alif dal. Fad. Tak faham apa dia fa tu. Bukan fasad, rosak, binasa. Fasad tu binasa lah. Seperti wujud alam ini. Dia nak buat contoh binasa tu macam mana? Macam wujud alam ni. Alam ni boleh tiada, apa ada tiada. Binasa tu. Allah Ta'ala ada selama-lamanya ada. Tak ada, tak binasa. Tak ketemu binasa tu. Binasa tu tidak ditemui, tak ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mukhalafatuhu lil hawadith, arti mukhalafatuhu lil hawadith, bersalah-salahan. Jauh tu, hijau tu, blur dan jauh. Tu bersalah-salahan. Bersalah-salahan Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu. Bagi segala yang baharu. Bersalah-salahan itu terjemah mukhalafah, bersalah-salahan Allah tu, mukhalafatuhu, bersalah-salahan Allah Ta'ala lil hawarithi, bagi segala yang baharu. Itu terjemah. Apa maksud dia? Maksud dia apa dia? Maksud dia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu lagi. Mukhalafah al-hawadith ni tiga. Mukhalafah al-hawadith ni dari sudut tiga aspek. Pertamanya zat, dari sudut zat. Kedua dari sudut sifat. Ketiga dari sudut perbuatan. Itu mukhalafah lil hawadith. Bersalahannya Allah Ta'ala dari tiga aspek. Pertamanya zat. Mana? Allah Ta'ala tidak berjisim dengan jisim lah. Tidak pada zat Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala bersalahan dari sudut sifat, iaitu sifat Allah dengan sifat makhluk tak serupa, walaupun nama sama. Nama kudrat, kita ada kudrat, Tuhan ada kudrat. Kita sama sifat Tuhan? Bukan, hakikat beza. Sifat kudrat kita baharu. Sifat kudrat kita diciptakan Allah. Sifat kudrat kita boleh lemah. Sifat kudrat Allah qidam, qadim. Sifat kudrat Allah Ta'ala tidak diciptakan oleh orang lain. Sifat kudrat Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Beza dia. Nama sama, hakikat tak sama. Hakikat beza. Tu yang kedua sifat. Yang ketiga perbuatan, iaitu perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk dari sudut usaha ikhtiar. Perbuatan Allah bukan usaha ikhtiar. Perbuatan Allah memberi bekas. Tu. Kita potong apple, kurang-kurang. Kita usaha potong apple. Yang potong sungguh Allah Ta'ala. Itu pun etika tu. Apa terjadi, apa kesan dia kalau kita kata pisau lah yang memotong itu? Apa kesannya kalau kita kata tabiat pisau yang memotong? Apa kesannya kalau kita kata kekuatan pada pisau yang memotong? Ada macam-macam. Dia ada 7. Tu. Cuma kita ni tak bahal. Tu kita akidah sungguh dia bahal. Apa kesan etika kita? Fasik ke kafir ke iman kalau kita kata tabiat pisau yang memotong? Kalau kita kata kekuatan pisau yang memotong, kalau kita kata kita yang memotong, ataupun kita kata Allah Ta'ala yang memotong, tapi tak boleh bersalahan dengan adat, apa kesan etika begitu? Ada ajar. Habis.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan mustahil ya Allah bersamaan bagi segala yang baharu. Bila kata bersamaan, ini bersamaan dari sudut zat, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan. Itu mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti keadaan makhluk ini bertubuh. Bertubuh tu bukan bertaubat. Bahayalah kau kitab Yahudi ni boleh baca. Dia boleh baca ni yang bahaya ni. Okey, kalau ijaan dia itu tak boleh baca hak lain melainkan satu tu ya. Tak bahaya mana, senanglah. Boleh baca belakang bertubuh bertaubat, boleh belakang. Mungkin kata tu tak ada titik tu. Bertaubat. Mana bertaubat? Tak kena bertubuh. Mana zat Allah bukan bertubuh, bukan berjasad. Kerana bertubuh dan berjasad itu jisim, maka Allah Ta'ala bukan jisim zat dia. Dan bernyawa, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup, bukan dengan nyawa tapi dengan sifat dia. Kita Allah Ta'ala Allah Ta'ala beri pada kita sifat penghidup pada nyawa. Sebab itulah kita Aqidatul Najin sebut Allah Ta'ala melihat dengan sifat. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata dan bukan dengan bukan mata. Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga dan bukan dengan bukan telinga. Lepas tu Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihatan tanpa alat. Tu ya. Kita Allah Ta'ala kita ni melihat dengan sifat pelihatan melalui mata. Kita melihat dengan kita mendengar dengan sifat pendengaran melalui telinga. Lalu kok telinga melalui. Ni pun ada rahsia. Sebab apa kata melalui? Sebab apa kita tak kata kita mendengar dengan telinga? Tak. Kita mendengar dengan sifat pendengaran melalui telinga. Sebab apa? Sebab ada pendengaran kita boleh jadi tak kat lutut? Boleh. Dalam kitab fiqh Asyiah Al-Jamal ala Fathil Wahab, dia buat satu masalah. Apakah berlaku apabila seseorang itu baca Fatihah bukan kok mulut, kok lutut? Allah Ta'ala memberikan sifat perkata dia di lutut. Ada masalah gitu. Adakah sah Fatihah dia? Ataupun dia cakap kok mulut, bukan, dia cakap dengan lutut ataupun tangan. Dalam kitab dia sebut tangan dengan kaki, kita buh lutut lah, kita buh tengah-tengah. Dalam kitab sebut tangan dengan kaki, kita buh tengah-tengah lah. Kaki bawah tu, tangan sini, buh kat lutut. Apa jadi kalau dia cakap perkataan-perkataan yang selain Quran, selain doa, selain pada zikir dalam semayang, adakah batal? Maka kata dia, kalau dia tu bercakap dengan lutut dia dalam keadaan ikhtiar, boleh pilih sama ada cakap mulut, cakap lutut, maka hukum dia sah Fatihah dia. Dan kalau dia bercakap perkataan ajnabi, perkataan yang lain selain zikir, Quran dan doa dalam semayang, batal semayang dia. Itu bermakna apa? Bermakna sifat perkata kau, sifat pendengaran kau, sifat pelihatan kita boleh Allah Ta'ala letak mana-mana ya. Boleh Allah Ta'ala letak tangan, letak kaki, tapi adanya kuk mata lah kita lihat melalui mata. Pendengaran, kita dengar dengan sifat pendengaran melalui telinga, melalui, bukan makna kita mendengar dengan telinga secara confirm kah? Kita mendengar dengan sifat penglihatan melalui telinga. Dengan mana apa? Boleh je melalui selain daripada telinga, tapi tak berlaku lah. Belum berlaku lagi lah. Kalau berlaku, bagi tahu lah. Nak tanya. Habis. Dan bertempat, Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat macam makhluk. Sebab apa? Sebab makhluk ni jisim. Kalau Allah Ta'ala jisim, mesti bertempat. Kerana sifat lazim bagi jisim ialah bertempat. Tak ada dalam dunia ni jisim tak bertempat. Tak ada. Mustahil. Cuba cari satu benda ya, jisim ataupun jirim tidak bertempat, tak ada. Maka Allah Ta'ala tidak bertempat kerana dia bukan jisim. Laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Bila sesuatu tu tak serupa dengan Allah Ta'ala, mana sesuatu tu? Iaitu kita berjisim, mesti bertempat. Maka Allah Ta'ala tidak berjisim zat dia, maka tidak bertempatlah zat dia. Tu ya. Maka tak boleh kata Allah Ta'ala bertempat. Kalau kata Allah Ta'ala bertempat, fasiq, atas pandangan muktamad. Dan bermasa. Bermasa ni kena jaga. Bermasa dengan mana kewujudan Allah itu tak sangkut paut dengan masa. Lepas tu nanti orang tanya pula, kita ni mana? Sekarang ni Allah ada. Allah ada. Sekarang ni malam dah. Malam dah. Kait masa tu. Mana itu?
Kita kata Allah Ta'ala tidak bermasa, yakni kewujudan Allah Ta'ala tu tidak kait dengan masa. Kalau kewujudan Allah kait dengan masa, mesti dia ada tarikh lahir. Ada tarikh lahir? Tak ada, tak kait dengan masa. Dan sekarang ni Allah ada, sekarang ni malam. Kat Afrika tu, sekarang ni siang, ada tak Tuhan? Ada. Kait dengan masa juga tu? Bukan. Hak tu ada Tuhan tu berbetulan dengan masa kita. Tu disebut dalam Tuhfatul Murid. Bukannya Allah kait dengan masa, berbetulan dengan masa kita. Masa kita malam, Allah ada tak sekarang? Ada lah. Dan sekarang ni malam, berbetulan dengan masa malam kita. Dalam masa yang sama, berbetulan masa siang di Afrika tu. Sekarang ni Allah ada lah. Bukan Allah berkait dengan masa, tapi berbetulan dengan masa kita sekarang ni waktu malam. Sekarang ni Allah ada lah. Memang ada pun. Itu maksud dia. Tak bermasa sini, mana kewujudan Allah tak kait dengan masa. Lepas tu sekarang ni berbetulan sahaja. Bukannya Allah berhajat pada masa untuk menggerakkan perbuatan dia, bukan. Untuk rancang perbuatan ke apa, bukan. Tu. Dan berubah. Berubah tu Allah Ta'ala tidak berubah daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Kita berubah daripada muda ke tua, tua ke tua lagi, tinggi ke pendek, pendek ke tinggi, gemuk ke kurus, kurus ke gemuk. Ubah. Allah Ta'ala bukan gitu. Dan berwarna, Allah Ta'ala tidak berwarna, kita saja berwarna. Kerana warna itu arad, sifat yang baru. Warna ni boleh berubah. Nampak putih ni, tapi lama-lama makin luntur, makin hilang putih yang sebenar. Tu. Maka sifat Allah dia tidak berwarna, dan zat Allah bukan berwarna. Seperti putih ataupun hitam atau lainnya, habis titik. Ataupun lainnya daripada segala jenis yang baru. Kias sendirilah. Kalau dalam kitab Syekh Mutariq Bogor, inilah kitab Usuluddin, dia bahas mukhalafah al-hawadith satu muka surat. Allah Ta'ala tak kanan, tak kiri, tak atas, tak bertulang, tak berdaging, tak tu, tak ni, tak saja. Tu. Tak belakang. Kitab kita ni senang, dan selainnya senang, selainnya tu kias negeri. Tu. Maka iaitu Allah Ta'ala bersamaan dengan makhluk tu mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuktah. Dan qiyamuhu bi nafsihi, wallahu ta'ala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi insyaAllah kita akan sambung pula pada tahun hadapan. Minggu depan tak ada, 2 minggu depan tak ada, kerana saya pergi umrah. Jadi jumpa pula tahun depan insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.